Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa alahu ila yaumiddin ma ba'. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalata ala al khair ibtigha' mardatillahi wa qurbih وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن خاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابتغاء شفاعته يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالح شامل خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian dari kitab Ar-Rahiqil Makhtum Sirah Nabawi yang dikarang oleh Syekh Safiyuddin Mubarak Furi. Dan kita masih dalam perang ataupun tajuk perang Uhud, tajuk besarnya, dan tajuk kecil-kecilnya muka surat 409 yang ada buku, iaitu berkaitan dengan mencari mangsa yang terkorban dan luka setelah tamat peperangan Uhud tersebut. Kita tahu perang Uhud berlaku pada tahun 3 Hijrah, iaitu pertembungan dan serangan yang didatangkan oleh pihak kufar Quraisy Mekah seramai 3,000 tentera musuh berdepan dengan tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 700 orang sahaja. Yang peringkat awal 1,000 tapi 300 berpaling tadah ataupun kaum munafik yang patah balik ke Madinah tak menyertai Nabi. Jadi baki yang bersama dengan Nabi di perang Uhud hanya 700. Jadi pada peringkat awal Nabi dengan strateginya nyusun sayap kanan kiri atas bukit dan sebagainya, menyebabkan kemenangan kepada tentera Islam dan kegawatan pada tentera musuh, mengucar kacir mereka. Tapi setelah mana sedikit berlaku perkara yang di luar daripada arahan Nabi, iaitu para sahabat yang berada atas bukit pemanah 50 orang, mereka tinggal tempat kedudukan mereka sebelum Nabi beri arahan suruh tinggal. Nabi suruh stay sehinggalah Nabi bagi arahan, tapi rupanya mereka dah turun sendiri sebelum Nabi bagi arahan turun. Maka sejak itulah musuh mengambil tempat strategik tersebut dan akhirnya menyerang semula pada tentera Islam, sehingga tentera Islam pula yang menjadi kucar kacir dan ramai yang terkorban di medan Uhud. Dan tapi baginda Nabi walaupun cedera tapi dapat diselamatkan oleh sahabat-sahabat. Dan setelah tamat perang, Abu Sufyan lah yang menganggap melaung bahawa mereka ni menang. Abu Sufyan maksudnya Abu Sufyan ni belum Islam, dia tentera musuh. Masa ni dia belum Islam, tahun 3 Hijrah. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam pada tahun 8 Hijrah, penghujung 8 atau awal 9. Jadi Abu Sufyan dia melaung dengan nama berhala dia. Kalau kita ni sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia sebut nama berhalanya Hubal. Julanglah Hubal, tu nama berhala dia. Dan mereka menyebut nama Uzza, tu nama berhala-berhala dia orang semua tu, menganggap kemenangan pada mereka. Tapi sebenarnya dalam hati mereka masih takut, masih bimbang, sehingga dia mengajak Nabi untuk perang lagi tahun depan, kan? Tahun 4 Hijrah pula. Itu tentang peristiwa perang yang akan datang lah. Jadi pada penghujung tersebut, para sahabat ni mencari-carilah siapa yang meninggal dunia, siapa yang syahid untuk dikebumikan. Kita tengok pada buku yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman. Setelah orang-orang Islam berlalu pergi, tentera Islam pun turun untuk mencari mangsa-mangsa yang terkorban dan cedera.
Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit seorang sahabat, kalau kita sebut sekarang ni pengurusi lajnah penulis Quran, kan, ketua bagi penulis Al-Quran zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar dan zaman Sayyidina Umar dan zaman Sayyidina Uthman. Abu Bakar dan Uthman, Sayyidina Umar. Zaid bin Thabit menceritakan Rasulullah SAW menghantar aku pada hari peperangan Uhud untuk mencari Sa'ad bin Rabi' sambil berpesan kepadaku, kalau engkau temui dia, maka sampaikan salamku kepadanya serta katakan kepadanya, Rasulullah SAW bertanyakan kepadamu, apa kabar engkau? Kata Zaid, lalu aku pun berjalan merata arah di kalangan mereka yang terbunuh. Lalu aku temuinya sedang dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. Di tubuhnya terdapat 70 kesan tetakan. Allah, Masya Allah. Termasuk tusukan lembing, pukulan pedang dan terjahan panah. Lantas aku pun bertanya, wahai Sa'ad, Rasulullah SAW sampaikan salam kepadamu dan dia berkata, beritahu aku apa kabar engkau. Lalu Sa'ad menjawab, dan salam sejahtera, ni jawab salam Nabi lah. Salamun ala Rasulillah, salam sejahtera juga aku ucapkan kepada Rasulullah SAW. Katakan padanya, wahai Rasulullah, aku sedang mencium bau syurga. Dan katakan kepada kaumku orang-orang Ansar. Orang Ansar ni orang Madinah, dia Sa'ad bin Rabi', sahabat Madinah. Tidak ada kemaafan kepadamu di sisi Allah jika terjadi apa-apa kepada Rasulullah SAW sedang kamu masih memiliki mata dan berkedip. Kemudian dia pun menghembuskan nafasnya terakhir. Tengok bagaimana pengorbanan para sahabat dan cinta pada Nabi. Sampai saat waktu tu, kita biasa waktu tu teringat anak, teringat bini, teringat, kan, saat akhir manalah bini aku ni buat apa lah, kan, manalah anak-anak aku ni buat apa, kebun aku macam mana, teringat tu je. Mereka tak fikir semua tu, tanya. Dan dia janji, dia kata, kalau jadi apa-apa pada Rasulullah, aku takkan maafkan orang kawan-kawanku Ansar ni. Maksudnya apa pun biar Rasulullah selamat. Apa berlaku pun, biar dia 70 tikam ni berdarah meleleh pun, Rasulullah selamat. Penting, yang penting Rasulullah selamat. Jangan bagi Rasulullah kena luka, kena sakit, kena cedera dan sebagainya. Itu tahap cinta yang sangat hebat, kan? Inilah yang Nabi kata, la tasubbu ashabi, jangan kamu duk hina-hina sahabat-sahabatku. Tak boleh. Cakap benda-benda tak elok tentang sahabat Nabi, tak boleh, haram. Seperti kisah seseorang yang menghina sahabat, kan? Akhirnya dia mati dalam keadaan terhina. Seorang sahabat namanya A'iz bin Amru. Sahabat ni tak terkenal sangat, A'iz bin Amru, tapi dia sahabat awal. Dan masuk Islam dia bersama dengan Nabi dalam peristiwa Hudaibiyah 6 Hijrah tu. Maksud kira awal lah Islam dia. Orang yang bersama dengan Nabi pada peristiwa Hudaibiyah, Nabi kata takkan kena azab neraka. Termasuk sahabat A'iz bin Amru. Bila datang pada seorang lelaki gubernur pada tahun 60-an Hijrah lah. Maka gubernur tu, dia tegur gubernur tu. Gubernur ni, gubernur macam kita menteri besar lah, kan. Maka dia tegur, dia kata, aku dengar Nabi sebut sejahat-jahat manusia adalah pemimpin yang kejam dan menekan rakyat. Aku harap engkau tak jadi macam orang ni lah. Aku harap engkau bukan orangnya. Dia kata pada gubernur tu, sahabat Nabi ni, tegur gubernur tu. Gubernur tu kata, Ijlis. Dia marah lah, alah duduklah engkau, jangan cakap banyak bahasa kita, kan. Engkau ni sahabat saki-baki sisa-sisa je. Dia hina. Saki-baki sisa sahabat Nabi je, tak payah cakap banyak lah. Maka dia kata, engkau boleh cakap macam tu, sedangkan adakah saki-baki sisa-sisa di kalangan sahabat?
Yang ada tu bukan sahabat. Macam kau ni, dia tu bukan sahabat. Dia di peringkat tabi'in bawah lagi. Kan? Akhirnya dikatakan dia ni rasa tak senang dengan gubernur tu dan dia pesan wasiat. Kalau boleh waktu aku mati nanti, bagi orang ni semayang. Jangan bagi gubernur datang. Gubernur ni kira pemimpin besar. Kalau mati-mati, dialah akan datang jadi imam, penghormatan bagi dia. Biasanya. Tapi dia pesan, kalau aku mati, engkau jadi imam Abu Barzah. Jangan bagi gubernur tu datang semayang jenazah aku. Aku tak nak bagi dia semayang jenazah. Dia pesan pada kawan ni seorang je. Betul-betul waktu dia meninggal dunia, gubernur dapat berita sahabat Nabi meninggal ni, dia pun pergi nak semayang. Maka orang pun tak senang lah pasal jenazah ni pesan jangan bagi dia datang semayang. Dan jangan bagi dia jadi imam. Jangan bagi dia semayang langsung. Tak suka. Jadi akhirnya disebutkan bahawa orang beritahulah bahawa dia pesan wasiat kalau meninggal orang ni yang akan solat, Abu Barzah. Tak sebut kata jangan tak bagi dia semayang ni. Tiba-tiba dia punya ego naik, dia kata aku tak nak solat, terus dia balik. Betul apa yang dia nak. Allah tunai apa yang dia nak. Kan? Dia nak macam tu, Allah bagi macam tu. Sebab apa? Ini sahabat Nabi. Dan semua para ulama mengatakan semua sahabat Nabi adalah wali-wali Allah belaka. Semua. Walaupun dia jumpa Nabi waktu kecil, waktu kanak-kanak. Seperti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, Rasulullah meninggal, Sayyidina Hasan 6 tahun, Sayyidina Husin 5 tahun. Adik-adik dia Zainab lagi berapa tahun? Muda-muda semua, budak. Itu juga sahabat Nabi yang hebat. Okey, jadi dia kata Sa'ad bin Rabi' ni antara orang yang jadi bodyguard Nabi lah pada ketika dalam situasi sebelum tu. Akhirnya dia syahid di medan Uhud ni. Di kalangan orang yang luka parah itu mereka menemui Al-Usairim. Ni Usairim ataupun Amru bin Thabit yang sedang menahan saki-baki nafas terakhir. Sebelum itu mereka telah menawarkannya supaya masuk Islam, tapi dia enggan menerimanya. Lantaran itu mereka tertanya, apakah sebabnya si Usairim ini datang ke sini? Kita tinggalkan dia masih dalam keadaan enggan menerima agama ini. Kemudian mereka bertanyakannya, apa sebabnya kamu datang ke sini? Adakah kerana simpati kepada kaummu, orang Quraisy, ataupun kaum Ansar, atau berminat untuk masuk Islam? Dia ni orang Madinah yang belum masuk Islam. Lalu dia menjawab, bahkan kerana keinginanku untuk masuk Islam, dia kata. Aku telah beriman dengan Allah dan Rasulnya, baru masuk Islam. Kemudian aku turut berjuang bersama Rasulullah SAW sehingga aku ditimpa apa yang kamu lihat sekarang ini. Kemudian seketika itu juga dia meninggal dunia. Maksudnya dia antara orang yang tak sempat sembahyang, tak sempat apa pun. Dia baru je masuk Islam, pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, aku dah masuk Islam ni, nak buat apa sekarang? Nabi kata, sekarang ni kau pegang pedang lawan. Kan? Dia terus lawan dengan musuh, hingga dia syahid. Kemudian seketika itu juga dia mati syahid. Pada para sahabat menceritakan perihal tentangnya kepada Rasulullah SAW, lantas baginda bersabda, dia termasuk ahli syurga. Abu Hurairah kata dia tak pernah solat kepada Allah barang sekali pun. Yalah, baru masuk Islam terus perang. Tak solat, tak pernah puasa, tak pernah rasa apa pun. Amalan Islam dia hanya perang je. Itu nama dia. Saya tahu cerita tapi tak tahu nama dia, no? Usairim ataupun Amru bin Thabit. Masya-Allah. Di kalangan dia ni satu kampung dia, Bani apa ya? Satu kampung dia bila mula-mula seorang masuk Islam, pemimpin kampung tu masuk Islam. Pemimpin kampung tu ajak orang kampung kumpul semua. Dia ni orang yang berpengaruh, pemimpin ni. Namanya Sa'ad bin Amru. Pemimpin kampung dia ni di Madinah. Nama Sa'ad bin Amru. Ya, Sa'ad bin Amru. Maka dia dia kumpulkan semua orang kampung dia, cerita tentang Islam, suruh semua syahadah masuk Islam depan dia. Masa tu Nabi tak datang Madinah lagi, belum hijrah lagi. Dia antara orang tak awal masuk Islam. Maka orang kampung setuju dengan dia, semua masuk Islam kecuali ni yang Usairim ni. Seorang tak setuju, dia lari. Dia lari-lari tak nak masuk Islam. Sampai waktu ni lah baru dia masuk Islam dan menyertai perang
bersama dengan tentera Islam. Di kalangan orang yang luka itu, mereka menemui Quzman yang telah berjuang sebagai wira dan berjaya membunuh 7 atau 8 orang tentera musyrikin. Mereka temuinya dalam keadaan yang sudah parah, lantas mereka mengusungnya pulang ke kampung Bani Zafar. Orang-orang Islam menghiburkannya dengan berita gembira tentang syurga, tetapi dia menjawab, demi Allah, aku berperang hanya semata-mata kerana menjaga nama baik kaumku. Kalau tidak kerana itu, tentu aku tidak turut saat serta berperang. Apabila lukanya semakin parah hingga tidak terdaya menahannya, dia terus membunuh diri. Alhamdulillah. Rasulullah SAW telah diberitahukan hal ini kepadanya. Maka baginda bersabda, dia termasuk di kalangan ahli neraka wal'iyadzubillah. Dia bunuh diri. Inilah akibatnya orang yang berperang kerana menegakkan kebangsaan. Jadi niat itu, niat yang salah akan bawa pada amalan yang salah. Apa tujuan? Itulah kita niat penting. Apa tujuan datang? Apa tujuan kita hadir situ sini? Tujuannya. Yang tu kena awal-awal kerana Allah, mentaati perintah Allah. Ini paling awal sekali tujuan kita. Malah kata ulama, kalau waktu kita, contohlah kita nak pergi Kenduri ke, kita nak pergi mana-mana ke, tempat yang boleh mendapatkan pahala, bila kita terlintas benda lain, pergi ni, tak pergi kau orang cakap apa pula, kan? Kalau niat itu, tolong duduk ucap, jangan pergi. Betulkan balik, bersih balik yang tadi, nak astaghfirullahalazim, ya Allah aku begini untuk mentaati perintahmu. Kenduri, pergi Kenduri tak perintah ke? Ya. Tak perintah. Kalau kenduri itu wajib. Ada kenduri yang sunat. Kenduri yang sunat ni apa, kita nak taat perintah Allah. Allah perintah untuk buat apa? Untuk menggembirakan Tuhan yang jemput kita. Kan dia tahu, oh haji, Allah ajar datang, terima kasih banyak, seronok, kan? Menggembirakan dia, mengeratkan silaturahim, itu semua ketaatan perintah Allah. Kita nak gimana? Nak datang kuliah masjid pun nak taat perintah Allah. Jangan kata, tak pergi kang, lama sangat kang orang tengok muka kita, tak pernah datang ni. Jangan macam tu. Kalau ada, istighfar banyak-banyak, ya Allah aku begini semata-mata untuk mentaati perintahmu, mengikut sunnah nabimu, dan juga melaksanakan kebajikan-kebaikan, hubungan silaturahim dan sebagainya. Tapi dua benda tu utama, taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi. Ini nak pergi ziarah orang sakit, dengar kata dia sakit duk ward ke hospital ke apa, pun taat perintah Allah, sunnah Nabi SAW. Jadi bila niat dia kerana nak, ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau perang, seorang tu perang kerana nak balas dendam. Dulu orang tu bunuh bapak dia, dia balas dendam balik, contohnya. Yang kedua ni perang kerana nak jaga nama bangsa, kan? Jaga nama Melayu ke apa ke, kan? Yang ketiga ni perang kerana nak tunjuk dia hero, pahlawan, kan? Yang mana satu dikira fisabilillah? Nabi kita semua tu tak masuk, tak dikira fisabilillah. Orang yang fisabilillah perang kerana nak angkatkan agama Allah, kerana Allah, kan? Yang tu tak masuk buku, tak masuk dalam fikiran dia untuk niat-niat. Kerana Allah, meninggikan agama Islam, memuliakan syiar Nabi SAW, maka ni kerana Allah, dikira perang jihad fisabilillah. Jadi bila niatnya Quzman ini, dia kata nak jaga nama bangsa dia, akhirnya apa jadi? Dia mati dalam keadaan yang tak sepatutnya, dia membunuh diri, dan Nabi kata dia adalah ahli neraka wal'iyadzubillah. Inilah akibat orang yang berperang kerana menegakkan kebangsaan atau kerana sebarang sebab selain meninggikan kalimah Allah. Sekalipun mereka perang di bawah panji-panji Islam, maka sekalipun turut berada bersama tentera Rasulullah SAW. Bila niat salah, habis. Walaupun dia bersama Nabi pada asalnya, patut hebatlah, kan? Tak. Sebaliknya di kalangan yang terbunuh itu juga ada seorang Yahudi dari Bani Tha'labah. Sebelum itu dia berkata kepada kaumnya, hai sekalian orang Yahudi, demi Allah, kamu pun tahu bahawa menjadi kewajiban kamu untuk menolong Muhammad. Mereka jawab, hari ini hari Sabtu. Tahu hari Sabtu, hari Sabat bagi dia. Orang Yahudi ni hari Sabat, hari Sabtu ni kena cuti. Cuti segala-galanya. Malah dikatakan dia masak pun tak boleh.
kan. Masak yang jenis menega ni, kalau masak keperluan makan sendiri tu boleh lah. Dan macam saya cerita dulu pergi ke Palestin kan, Baitul Maqdis, yalah, kebetulan kami terpaksa, dah hotel orang Islam ni penuh waktu tu, bulan 10 ada perayaan Kristian di situ, perayaan apa tau, Kristian punya perayaan, ramai lah orang Kristian datang. Jadi dia orang ambil semua hotel-hotel orang Islam ni kan, dia ambil semua, sehingga kami dah lambat ni, dia tolak pergi hotel orang Yahudi. Jauh sikit lah hotel tu, tapi cantik lah, selesa. Jadi bila tanya nak makan, kita mula takut kan, tapi rupanya makan semua orang Islam. Dia kata A sampai Z, daripada sembelih kambing sampai masak semua orang Islam. Tanya pasal apa pula hotel Yahudi orang Islam semua yang kerja jaga makan ni? Dia kata orang Yahudi takkan ambil orang Yahudi masak, sebab bila hari Sabtu dia tak boleh buat apa. Dia tak boleh, dia kena cuti. Kalau semua orang Yahudi tukang masak, habis Sabtu siapa nak masak kan? Malah dia pintu lift tu pula, tiap-tiap tingkat dia berhenti, walaupun tak ada orang keluar. Dia set bagi setiap tingkat berhenti buka pintu, sebab dia orang Yahudi tak boleh nak tekan, sebab hari Sabtu dia kena cuti. Tekan number tu pun tak boleh, berdosa bagi dia kan. Jadi kita pun buka pintu, duduk tingkat sebelah. Dia bagi orang Islam ni semua duduk tinggi, sebab orang Yahudi tak nak tinggi-tinggi, nak cepat kan. Dia buka pintu, tak ada orang masuk keluar, lagi buka pintu. Punya lama hari Sabat ni. Hari Sabtu ni lah yang asalnya Allah tawarkan kepada semua syariat Nabi, hari kebesaran semingguan tu hari Jumaat. Cuma orang Yahudi bantah dengan Nabi Musa, kami tak naklah hari Jumaat, kami nak hari Sabtu, sebab hari Sabtu hari mula ciptaan dunia, langit dan bumi. Allah mula cipta hari Sabtu, kami nak hari tu. Lepas tu Nabi Musa pun minta, Allah pun izinkan, tak apalah, dia orang nak itu Sabtu lah. Dijadikan hari kebesaran. Hari tersebut hari untuk ibadah aja. Ini cerita dalam Quran, hari itu nelayan tangkap ikan, akhirnya Allah ubah muka dia jadi kera dan babi, pasal melanggar peraturan hari Sabtu. Lepas tu datang pula syariat Nabi Isa AS, Allah tawarkan hari Jumaat. Maka dikatakan kaum Nabi Isa tak nak, sebab hari Jumaat dikira belakang daripada hari Sabtu tadi ni, kami nak depan lagi kan, ambil Ahad. Tak apalah, terima je lah Ahad kan. Lepas tu datang Nabi Muhammad, syariat Islam ditawarkan hari Jumaat, Nabi terima dan umatnya tak bantah, maka jadilah hari kebesaran kita Jumaat. Jadi hari Sabtu hari kebesaran Yahudi yang tidak mungkinkan mereka keluar perang, dan tak boleh perang tak boleh. Tapi yang herannya, immigration jalan juga Sabtu, askar-askar duk beronda pegang senapang, bukan senapang, tembak juga. Lalu dia berkata, pedulikanlah hari Sabtu kamu itu. Lantas dia mengambil pedang dan persiapannya seraya berkata, kalau apa-apa berlaku pada aku, maka hartaku milik Muhammad. Oh, Masya Allah. Terserahlah kepadanya bagaimana dia hendak menguruskannya. Kemudian dia telah pun bertolak ke medan perang dan berjuang hingga terbunuh. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Mukhairiq adalah sebaik-baik orang Yahudi. Mungkin dia belum syahadah ni kan, dia belum syahadah, tapi dia tetap memihak pada Islam, maka Nabi sebut dia adalah sebaik-baik orang Yahudi. Masya Allah. Mukhairiq, nama dia Mukhairiq. Ni nama-nama ni nak ingat susah ni, no? Saya seronok kalau boleh ingat nama ni. Dia bukan Islam, Ustaz. Dia tak masuk Islam. Tapi dia tak tak kata dia nak masuk surga ke tak? Tak. Mukhairiq. Saya ada satu laman web tu, dia list semua nama sahabat 100,000 lebih. Nanti saya cek tengok ada masuk tak nama Mukhairiq. Pengumpulan dan pengembumian mayat syuhada. Ni Rasulullah SAW meninjau para syuhada, orang mati syahid, seraya bersabda, aku menjadi saksi ke atas mereka bahawa mana-mana mayat yang luka kerana mempertahankan agama Allah, pasti Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat
dengan lukanya yang berdarah, warnanya warna darah tetap, tetapi berbau-bau kasturi. Sebab tu haram bagi kita mandi jenazah syuhada, mati syahid. Tak boleh. Kita tak boleh mandi kan. Dan tak wajib kapan. Kapan tu nak kapan tak apa, tapi tak wajib. Mandi haram. Kita tak boleh mandi. Sebab apa? Kita menghilangkan kesan darah. Kita dah rasa kotor, tak. Darah tu jadi perhiasan macam perempuan punya perhiasan, rantai sana rantai sini. Ini perhiasan mereka ahli syurga nanti, nampak darah. Kebanggaan bagi dia. Kan? Jadi kita tak boleh hilangkan benda yang membanggakan dia di akhirat nanti. Tak boleh. Orang yang mati syahid ni, kita tak boleh haram, kita haram mandikan. Kapan boleh kalau nak kapan. Tak kafan pun tak apa. Kali dengan baju perang dia itulah. Kan? Dan tak wajib kita solat. Tak wajib kita solat jenazah dia. Mati syahid ada 3 kategori, 3 jenis mati syahid. Yang pertama namanya syahid dunia akhirat. Ni nama syahid dunia akhirat. Dunia akhirat. Kita sebut dua-dua perkataan tu, dunia akhirat. Sebab apa? Orang dunia pun nampak, oh dia perang mati syahid. Di sisi Allah pun dapat pahala mati syahid. Dunia pun dapat pujian orang, di akhirat pun dapat ganjaran Allah. Dunia akhirat. Yang kedua, ini yang perang syahid dan juga ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kategori yang kedua, syahid akhirat sahaja, ataupun kita ambil syahid dunia dulu. Yang kedua, syahid dunia sahaja. Maksudnya di sudut mata kita nampak, oh dia perang jalan Allah, menegakkan agama Allah, dia ni mati syahid. Kita urus macam orang mati syahid tadi, tak mandi, tak kafan, tak semayang, tanam je. Syahid dunia ni. Tapi pasal sebut dunia, akhirat tak ada pahala bagi dia. Mungkin dia tak ikhlas, kan? Mungkin dia kerana yang bukan kerana Allah, maka dia tak dapat pahala ganjaran akhirat. Ada hadis yang Nabi sebut, orang ni mati syahid, Allahumma dalam neraka, sebab tak ikhlas. Ya? Ini kita namakan dunia saja. Tapi kita tak tahulah dia dunia ke apa. Kita nampak dia perang, kita urus cara orang perang. Ya, kita tak boleh kata dia ni niat tak betul ni, tak boleh. Itu bukan hukum kita. Itu urusan Allah. Nak hukum dia dapat pahala tak dapat pahala. Okey, yang ketiga tadi syahid akhirat. Syahid akhirat. Syahid akhirat ni kita kena ngurus jenazah dia macam orang mati biasa. Wajib mandi, wajib kafan, wajib solat ke bumi. Siapa dia orang ni? Yang mati bukan di medan perang, tapi matinya dapat redha Allah. Siapa dia? Antaranya perempuan. Orang perempuan mati waktu melahirkan anak, kan? Ni pahala syahid. Dia macam orang mati syahid tadi dunia akhirat tu. Tapi kita urusan dunia, kita kena urus macam orang mati biasa. Bab pahala Allah bagi dia. Yang kedua mati lemas, antaranya lah kita sebut mati lemas. Tapi dia syaratnya dia Islam lah, kan? Kewajiban lain dia tunai, sembahyang dia buat semua. Mati pula lemas, dapat pahala mati syahid. Mati terbakar, syahid, kan? Mati sakit dalaman, kata Nabi, sakit dalam perut, masuk jantung ke benda dalaman ni, kan? Kanser dan sebagainya. Tapi dengan syarat dia bersabar atas ujian tersebut, dapat pahala mati syahid. Mati pergi menuntut ilmu, walaupun ni kita menuntut ilmu, rumah sebelah tu datang sini menuntut ilmu, kata na'udzubillah, kita minta jauh, tak simpang, kemalangan tengah jalan, meninggal dunia, dapat pahala mati syahid dia. Tapi kita mengurus cara biasalah, kena mandi, kena kafan semuanya, ya. Tu antara contoh-contoh. Orang yang jaga perbatasan sempadan, poli tentera semua ni jaga, kena tembak, syahidnya. Tapi kita ngurus cara biasa. Itu syahid, ya. Dapat pahala mati syahid tu maksudnya dia tak kena azab. Tak. Orang mati syahid kalau diterima dan diberi pahala oleh Allah, dia terus langsung tunggu syurga aja. Masuk kubur tak ada azab, tak ada apa-apa, semua dosa dia diampun, kecuali satu je Nabi kata, semua dosa mati syahid ampun kecuali hutang. Bab harta sangkut dengan orang, yang tu Allah tak ampun, kau kena minta maaf dengan dia dulu, ataupun dia dah maafkan, selesai kau. Yang hutang takkan boleh langsai macam cara-cara macam tu, wajib kena bayar juga. Walaupun kata dalam hadis Nabi, walaupun dia mati syahid, betul Allah hidup balik perang, mati syahid lagi kali kedua dah hidup, mati syahid lagi dah 3 kali, 4 kali, 5 kali, hutang tetap hutang.
Lagi tuan dia tak halalkan, selagi itu wajib kita kena langsai. Tu hebatnya mati syahid ni. Malah mati syahid ni ada peluang untuk tolong orang lain. Dia sebut syafaat kepada orang lain. Sebab tu kita pergi Uhud, jangan tak ziarah ketua segala mati syahid. Sebab dia Sayyidina Hamzah ni di perang Uhud ni, Madan Uhud, kubur Uhud ni. Ni pergi tak nak lah, Uhud panas ya, buat apa kan. Habis tengok kubur je, tak ada apa pun. Pergi. Dia ni orang terkeluar daripada kelompok orang yang bakal diberi syafaat oleh orang mati syahid. Kita pergi ziarah. Ni mati syahid, kita pergi ziarah kan. Mudah-mudahan kita dah jumpa kat dunia. Mana jumpa dia pun, jumpa kubur. Kita ziarah orang kubur ni, dari sudut pahala macam ziarah orang hidup. Malah mungkin lebih hebat pahalanya. Macam ziarah Nabi kan. Ziarah Nabi dapat pahala macam ziarah Nabi ketika hidup. Nabi kata siapa ziarah aku, walaupun setelah wafatanku, wajib dapat syafaatku. Ya, kalau Ustaz, kalau mati, kita tutup ilmu, tapi kita mati biasa, anda syahid tak? Dia sebab tu kita kena niat. Kena niat, aku kalau boleh sepanjang hayatku nak menuntut ilmu. Kata para ulama, orang yang niat macam tu, Niat sekarang. niat sekarang lah. Sepanjang hidup kita. Ada seorang ulama wali Allah, saya tak ingat nama dia. Dia pesan, engkau kalau ada satu saat masa yang Allah tahulah satu saat lagi nak mati kan. Waktu tu tak boleh buat apa, engkau niat, aku nak menuntut ilmu ya Allah. Saya mati dalam keadaan menuntut ilmu. Kan? Mati dalam keadaan menuntut ilmu. Jadi orang yang baru menuntut ilmu ni, budak baru, macam kita kata budak baru tatih lah kan. Langgar sana, langgar sini. Jadi takkan kita nak marah dia, gelas kita pecah, dia jalan-jalan pecah benda tu, pecah benda ni. Kita tak boleh nak marah dia, dia budak baru latih. Mudah-mudahan Allah nampak kita macam tu lah. Kita budak baru nak belajar, salah situ, dosa sini, tersanggak belaga sana, belaga sini. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah ampunlah dosa kita silap-silap ni kan. Itu je. Kita harap rahmat Allah Ta'ala. Jadi kita walaupun yang datang mengajar ni pun kena niat nak belajar juga. Imam Haddad, sebab tu doa yang saya baca tadi ni doa Imam Haddad. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir, yang kita amin di awal tadi ni. Kami berniat ni Allah datang ni untuk belajar ilmu dan mengajar ilmu. Orang yang belajar dan mengajar, mati dalam keadaan demikian, mati syahid. Masya-Allah. Jadi sebut tadi warnanya mati syahid tadi 3 kategori kita sebut dah. Juga mati syahid orang yang pertahankan hak dia. Seperti perompak lompat masuk rumah dia, dia pertahankan, dia kena mati, dia syahid. Mempertahankan hak harta dia ataupun anak pinak dia. Sebelum itu ada berapa orang di kalangan sahabat yang telah mengusung jenazah yang terkorban pulang ke Madinah, tetapi Nabi menyuruh dikembalikan jenazah itu dikebumikan di tempat mereka terbunuh. Jadi kita ni kalau boleh janganlah duk pesan-pesan, mak mati, ayah mati, hantar balik kampung. Tak payah pesan macam ni, mati mak mati, ayah mati, di mana mati, di situ kubur dia. Maksud di kawasan tu lah kan. Saya dulu ayah sebut macam tu lah. Dia meninggal kat rumah saya, tu tanam sini kan. Jadi macam tu Datuk Arundin kan, mana di California kan, sana. Dan juga ulama-ulama macam tu, tak pernah nak usung-usung bawa balik kan. Di mana tempat meninggal, di kawasan tu ada kubur paling dekat, situ je. Tak payah nak sewa-sewa van hantar mana. Walaupun suami dia dulu meninggal kat sana, kat selatan tu, ni kat utara, tak apa, dalam kubur jumpa. Kan, duduk jauh pun tak apa. Baru ni saya pergi kubur, ada jenazah di KL, cantik punya kubur, macam taman rekreasi tu. Dia punya rumput dia cantik, susun elok-elok kan. Duk tengok batu nisan semua bulat-bulat. Bulat ni selalunya tanda orang lelaki kan. Ni kawasan satu pak segi kawasan besar ni, lelaki semua ke, tak ada perempuan? Dia kata kami asingkan lelaki sini, perempuan sana. Dia kata masuk dalam sama juga, tak apalah kan. Tapi ala kulli hal, Harun bila dia meninggal, kita baca-baca lah, dia kata dari tempat, kata dia mati ke di
LE kan. Maknanya Tuhan akan ampun dosa dia sepanjang. Adalah hadisnya tu, mudah-mudahan. Dapat. Sejauh mana yang Tapi bukanlah niat dia nak pergi mati di sana. Jadi maksudnya kan keluarga lagi tertekan, meninggal sana tak dan jumpa, tak dan tengok kan. Jadi kesabaran, Allah bayar kesabaran sekuat kesabaran mereka. Sabarlah Allah, tak boleh tengok sedih kan. Kita nak tengok jenazah terakhir semuanya, tak dapat tengok. Sabar keluarga, sabar sanggup berjauhan itu, Allah bayar pahala. Diampunkan dosa bagi mereka. Tapi yang pentingnya musafir itu kerana Allah lah kan. Kerana Allah, benda yang baik, bukanlah musafir maksiat. Maksiat jauh mana pun dosa juga. Wala'iyadzubillah. Okey. Nabi mengarahkan supaya jangan dimandikan mereka, dan hendaklah dikebumikan mereka dengan pakaian yang mereka pakai setelah menanggalkan baju besi. Jadi harta perhiasan buanglah. Dia pakai cincin ke apa tu, baju besi lah, baju kau ni boleh, sebab benda tu boleh diguna untuk orang hidup kan? Apa yang boleh guna untuk orang hidup kena buang lah daripada badan dia. Tapi cincin tak payah. Cincin orang mati jenazah tu, ada sahabat Nabi yang pakai cincin. Dalam perang Uhud ni tak salah saya nak Anas bin Nadar, kisah dia nanti. Baginda memumikan 2-3 orang dalam satu kubur. Nabi kubumikan paling dekat, kubur korek paling dekat dengan jenazah. Contoh sini ada 3 orang, korek satu liang masuk 3 sekali. Sana pula ada 5, korek sana. Dia tak kumpul satu tempat kan? 3, 5, ada 7, ada berapa. Dan setiap kali nak masuk jenazah, Nabi kita sudah korek, jangan masuk lagi, biar aku pergi tengok dulu. Nabi pergi pada setiap ni 3 orang ataupun 5 orang. Nabi tanya 5 orang ni siapa yang paling banyak hafal Quran. Ambil kira orang yang banyak belajar Quran, hafal Quran. Dia lagi pandai ni lagi, yang ni lagi banyak hafal Quran, letak dia depan. Nombor 2 yang ni, nombor 3 yang ni susun. Maksudnya macam kita kiblat sana kan. Jadi kepala jenazah sini, kaki sini, menghadap kiblat kan. Jadi nak letak orang yang paling banyak hafal Quran di depan sini. Nombor 2 belakang dia, belakang dia, belakang dia, belakang dia, susun macam tu. Bukan susun panjang macam ni. Dia susun belakang macam tu. Kata Pak Muhammad, nak masuk kubur pun Nabi tengok Quran. Quran tu memberi syafaat, kemuliaan, memuliakan seorang tu kerana Quran. Maka di akhirat lagi lah hebatnya orang yang berdamping dengan Al-Quran, lebih lagi banyak, lagi tinggi darjatnya, lagi mulia di sisi Allah Ta'ala, lagi dapat kemuliaan yang hebat. Itu Quran. Banyak penghafaz Quran ni, ada yang praktik kan, Nabi dia hafal tu, dia macam ustaz lah, dengan mudah-mudahan tak tahulah juga yang tinggal-tinggal kan. Lepas tu sambung belajar, tertinggal, dia tak ingat balik menghafal kan, separuh je. Jadi kita dia bergantung pada berapa kekuatan dia dengan Quran lah. Ada orang mulanya ingat sungguh, lepas tu dia tinggal langsung, mungkin dia dikenakan dosa, dikira dosa lah meninggalkan benda tersebut kan. Jadi tak boleh tinggal lah benda tu. Ada orang pula, ialah mungkin dia melalut jauh, tapi akhirnya dia ambil kesempatan juga untuk ni kan, baca, hafal, ulang. Memang hafal Quran ni bukan senang. Kadang kita ingat, dia dah khatam, kita buat kenduri besar-besaran. Memang baguslah kita meraihkan orang hafal Quran, meraihkan khatam Quran ni satu benda yang mulia. Tapi sayangnya kita meraihkan takat tu, lepas tu dia abai kan. Jadi sebenarnya hafal Quran ni bukan meraihkan kejayaan tu, bukan khatam tu. Nak khatam lagi senang daripada nak menjaga. Nak jaga cukup susah. Nak maintain bagi ingat, itu cukup susah. Lepas tu ada kawan saya dulu, dia Masya Allah, setahun setengah habis dia boleh hidup kan. Kita rasa kagum, ustaz kata jangan, engkau lagi cepat habis ni, nak ulang balik maintain lagi berat kan. Cabaran tu, kadang-kadang kita rasa alah aku setahun relax, benda tu hilang sebab tu banyak mak tafiz bila tengok budak ni laju nak hafal yang baru, dia stopkan. Tak payah yang banyak, sikit je supaya yang belakang tu lagi banyak. Kena remind yang belakang-belakang tu, kena bagi ingat. Okey, kita tengok lagi mana tadi. Nabi mengarahkan baginda mengkebumikan 2-3 orang dalam satu kubur. Ada juga 2 jenazah yang dikumpulkan dalam satu pakaian. Maksudnya ada kain koyak,
Jadi Nabi nak tutup aurat dia orang tu, ambillah satu kain besar untuk mencangkapan lah, walaupun tak sempurna body. Kemudian baginda bertanya, siapakah di kalangan mereka ini yang lebih banyak menghafal Quran? Bila diberitahu kepada baginda tentang seorang yang banyak menghafal Quran, maka baginda mengarahkan supaya jenazah itu terlebih dahulu dimasukkan ke dalam liang. Masuk dia dulu, letak depan. Abdullah bin Amru bin Haram dikebumikan dalam satu liang bersama Amru bin Al-Jammuh disebabkan hubungan mereka yang akrab. Oh, Nabi kira tu, ni nak masuk mana? Dia kawan rapat ni, masuk dia orang berdua kan. Jadi apa ni, Amru bin Jammuh radhiyallahu anhu adalah sahabat orang tua dia. Dia nak pergi sangat perang, anak dia tak pergi dalam perang Uhud ni. Anak dia mula masuk Islam, Mu'adh bin Amru, budak muda. Jadi anak dia fikir, macam mana nak suruh ayah aku masuk Islam. Ayah dia ni tukang buat berhala, pahat batu, pahat kayu bagi jadi patung berhala, jual kepada orang, buat bisnes. Jadi satu hari dia fikir macam mana nak buat ni. Ayah ni percaya sangatlah, yakin sangat dengan berhala dia. Maka satu ketika dia tengok ayah dia nak musafir pergi jauh, sembah halu berhala ni macam hajat ni kan. Kalau kita sembahyang hajat lah kot. Dia sembah minta hajat bagi selamat jalan semua. Dia tengok okey tak apa, pergi. Ayah dia pergi, dah keluar tu dia curi berhala tersebut, campak, patahkan tangan kaki semua anak dia ni. Lepas tu ayah dia balik macam nak syukur lah pada berhala, tengok mana tak ada, hilang kan. Maka anak dia pun buat, iya ke hilang, buat tak tahu, cari tengok kat longgok sampah, tai anjing, tai semua ada di situ, kotor. Ayah dia menangis pasal berhala dia kan. Tuhan ni campak tadi, siapa buat anak tak mengaku. Itu anak dia masuk racun, masuk ni lah jarum orang kata kan. Kata ayah nak pergi minta hajat pada dia, minta selamat. Ayah selamat pergi balik, dia yang tak selamat. Dia yang tak selamat, Tuhan yang tak selamat. Tuhan apa macam ni, bukan Tuhan lah ni, bohong. Akhirnya ayah dia pun termenung, fikir betul juga. Barulah dia masuk Islamnya, sehingga ayah dia terima Islam. Jadi ayah ni kaya, datang tanya Nabi, ya Rasulullah, aku harta banyak, nak buat apa ni bila aku masuk Islam? Ni harta yang dapat masa sebelum Islam. Nabi tiba turun ayat Quran, yas'alunaka madza yunfiqun, mereka tanya engkau ya Muhammad bagaimana cara nak infak harta. Kata bagi tahu pada dia orang, infak harta bagi pada ibu bapa, keluarga terdekat, orang miskin. Tu diturun kerana Amru bin Jammuh tanya tadi ni. Jadi dalam perang Uhud ni, Amru bin Jammuh nak pergi perang. Anak dia kata tak payah, ayah tua jalan pun tak larat dah, nak pergi apa lagi, duduk kat rumah je lah. Ayah ni dikira uzur tak pergi perang. Tak apa, Rasulullah tak marah. Dia nak pergi juga. Sampai dia sedih, anak-anak halang ni, dia pergi mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, aku nak pergi, anak halang. Rasulullah panggil anak dia duduk, wahai Amru, engkau dah berumur, engkau dikira uzur, tak pergi pun tak salah. Wahai anak, ayah kau kalau nak pergi jangan halang. Dia nak pergi, tak pergi pun tak apa, sebab dah kira uzur, dah tua dah kan. Akhirnya dia pergi juga, dan dia antara orang yang syahid di medan perang. Dalam pada itu mereka tidak menemui jenazah Hanzalah. Lantas mereka mencari-carinya. Akhirnya mereka temui jenazahnya pada satu penjuru yang agak tinggi, di mana terdapat kesan titisan darah yang mengalir pada tubuhnya. Rasulullah SAW beritahu para sahabatnya bahawa jenazah Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Seperti Hanzalah, dia tak sempat mandi wajib, baru kahwin, malam pertama dia. Kemudian baginda berkata, tanyalah keluarganya apa sebab terjadi begitu. Pasal apa malaikat datang mandi, sedangkan dia mati syahid, patut tak payah mandi kan. Tapi malaikat datang mandi, nampak darah meleleh, darah cair meleleh. Jadi orang lain nampak darah meleleh, tapi Nabi tahu ini kesan air mandian daripada malaikat. Mereka bertanya pada isterinya, lalu diberitahu kisah yang terjadi, iaitu Hanzalah masih berjunub ketika menuju ke medan perang. Berdasarkan itu maka Hanzalah terkenal dengan panggilan ghasilul malaikah. Ghasil, orang yang dimandikan oleh malaikat. Oh, sahabat ghasilul malaikah. Jadi dia baru kahwin, baru bermalam dengan isteri dia. Lepas tu dengar laungan Nabi, besok nak pergi perang Uhud, besok kita siap nak pergi perang Uhud, besok nak pergi perang Uhud. Terus keluar kan, terus keluar, tak sempat nak mandi jenazah, mandi junub. Terus pergi medan dan dia syahid di sana.
Malaikat yang mandikan dia. Apabila Rasulullah SAW melihat keadaan yang terjadi pada Hamzah, bapa saudara, ini disebut sebagai penghulu mati syahid. Ketua lah penghulu ni, ketua segala orang mati syahid, dia sebagai ketuanya. Iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Sayyidina Hamzah ni antara pak saudara Nabi yang masuk Islam yang terakhir. Ada yang tak masuk Islam, pak saudara Nabi ada yang masuk Islam awal, ada yang last, dan ada yang tak masuk Islam. Hamzah, walaupun dia bersama dengan Nabi dari awal, dia umur dengan Nabi ni umur dekat-dekat, walaupun peringkat pak saudara, tapi umur dia tak jauh sangat. Dia orang yang membela Nabi sejak awal Nabi menyebarkan Islam, tapi masa tu dia belum masuk Islam. Bukan dia yang terakhir, ada lagi Abbas, pak saudara Nabi yang akhir lagi. Jadi dia duk kawal tak masuk Islam lagi, sehinggalah Umar datang, dekat-dekat tu baru dia masuk Islam. Umar nak masuk Islam, baru dia masuk Islam. Akhirnya dia kata, apa aku nak susah payah jaga Muhammad tapi aku tak ikut agama dia. Akhirnya dia masuk Islam juga, Sayyidina Hamzah. Timbullah rasa hibah baginda bila tengok Hamzah. Pasal apa? Satu, pak saudara yang membela Nabi daripada awal Islam ni. Yang keduanya, orang musuh-musuh ni kalau tidak mesti dah buat apa-apa pada Nabi dah, tapi kerana takut dengan Hamzah je. Hamzah ni orang kata gedebel lah kan, zaman dulu ni. Kira Sayyidina Umar, orang tak berani halang Sayyidina Umar kecuali Hamzah je. Sama Khattab kan. Ketika dia datang ke rumah Arqam bin Abi Arqam, tujuan datang ni nak masuk Islam, tapi orang tak tahu dia datang nak masuk Islam, datang dengan laju ni. Maka Hamzah sekat, kau nak kena Umar? Aku nak jumpa Muhammad. Kalau kau nak beri Muhammad, langkah mayat aku dulu. Orang lain semua lari lah, tak berani nak halang Umar. Hamzah berdepan, langkah mayat aku dulu. Tak, dia kata aku datang bukan nak perang ataupun nak bunuh, tapi datang nak menyatakan. Barulah Hamzah lembut, buka pintu, bagi dia masuk, terus syahadah masuk Islam. Dia tak ada siapa yang berani berdepan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab kecuali Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ni. Dan Sayyidina Hamzah ni lah jadi bodyguard sepanjang Nabi sampai ke Madinah dan sebagainya. Apa-apa pun orang teringat, oh jangan, tak berani, Hamzah ada. Dan sangat rapat menjaga Nabi SAW. Maka meninggal dia, syahidnya dia, Nabi sedih. Dan juga kematian dia sangat tragis. Dia koyak habis dada perut ni, cincang, koyak, rabak, ambil anggota dalam, gigit-gigit, hancur. Hati jantung tu hancur. Masya Allah. Kemudian ibu saudara baginda iaitu Safiyah binti Abdul Muttalib datang untuk melihat saudaranya Hamzah. Tapi Rasulullah SAW menyuruh putera Safiyah iaitu Zubair bin Awam supaya menghalangnya, supaya jangan sampai dia dapat melihat apa yang menimpa saudara. Kalau tengok macam tu, mungkin lagi perempuan kan, lagi sedih, lagi inilah. Lantas Safiyah menjawab, mengapa? Aku telah mendengar berita Hamzah, saudaraku dicincang. Dia dah dengar cerita, nak pergi tengok. Nabi tak bagi pergi tengok. Kerana berjuang jalan Allah, kami reda apa yang terjadi kepadanya disebabkan perjuangannya. Aku akan tabah dan bersabar insya-Allah. Kemudian dia pun datang kepada Hamzah dan melihat, lalu berdoa untuknya serta mengucap istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya ni kalau boleh ucap benda ni, sabarlah. Dia orang sabar. Kan? Biasa kita yang tak sabar tu, wah, bunyi yang tu dulu. Kan? Wah, kenapa lah jadi macam ni? Yang tu dulu. Ni inna lillahi wa maksudnya dia dalam keadaan tenang, sabar. Dan memohon keampunan untuknya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Hamzah dikebumikan bersama Abdullah bin Jahshin. Ni family juga, keluarga dia, yang merupakan anak kakaknya, anak saudara, Abdullah bin Jahshin, dan saudara sesusuan, saudara juga sesusuan dengan Hamzah. Ibnu Mas'ud berkata, kami tak pernah lihat Rasulullah SAW menangis dengan begitu hibah, sehingga tangisannya terhadap kematian Hamzah bin Abdul Muttalib, baginda meletakkan jenazah Hamzah menghadap ke arah kiblat, kemudian berdiri sebentar di hadapannya, kemudian menangis dengan begitu hibah sehingga kedengaran esakannya sampai terseduh-seduh. Nabi menangis. Keadaan tubuh para syuhada itu sudah memilukan sehingga remuk redam hati mereka yang melihatnya. Khabbab, sahabat Nabi Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu
berkata, tidak ada kain yang mengkafankan Hamzah melainkan sehelai selimut berwarna hitam dan putih. Apabila dibalut kepala, maka tersingkaplah kaki, dan apabila dibalut kaki, tersingkaplah kepalanya. Akhirnya kain itu diletakkan di bahagian kepalanya, sementara kakinya ditutup dengan daun-daun ikhdir. Daun-daun hijau situ, ditutup kaki dia sebagai penghormatan kepada Sayyidul penghulu bagi mati syahid. Tak nak tutup, bukan tutup untuk wajib sebagai hukum wajib kafan, tidak, tapi kan jenazah dikoyak habis semua, jadi badan dia terdedah, kena ambil kain dah tutup aurat dia tu. Dia nak tutup bagi semua supaya tak nampaklah cacat-cacat jenazah dia ni. Jadi kain tutup sebahagian kepala sampai ke betis dia, jadi kaki itu ditutup dengan daun-daun tadi. Abdurrahman bin Auf berkata, Mus'ab bin Umair antara syahid juga telah terbunuh sedangkan dia lebih baik daripada aku. Dia hanya dikafankan dengan selai kain selimut yang jika ditutup kepalanya tampak kakinya, dan jika ditutup kaki tampaklah kepalanya. Hadis seumpama ini juga diriwayatkan daripada Khabbab bin Arat yang berkata, lalu Rasulullah SAW berkata kepada kami, tutupkan selimut itu pada kepalanya dan letak daun-daun ikhdir di atas kakinya. Mus'ab bin Umair ni anak jutawan, orang kaya, tapi dia tinggal kekayaannya. Mus'ab bin Umair ni orang Mekah, masuk Islam awal, budak muda, handsome dan kaya raya. Mak dia jutawan, perempuan paling kaya setelah Khadijah, setelah Sayyidina Khadijah. Jadi bila dia masuk Islam, dapat dia sembunyi-sembunyi lah daripada mak dia. Mak dia dapat tahu, orang bagi tahu anak dia Mus'ab ni anak kesayangan. Walaupun dia ada anak lelaki lain, tapi dia sayang Mus'ab ni. Sayang Mus'ab ni, orang perempuan Mekah ni semua mengintip dia. Tengok, oh handsome-nya, kau boleh aku nak kahwin dengan dia, nak kan. Semua orang nak ni kan. Akhirnya mak dia tarik balik semua kekayaan, tinggal selai sepinggang. Rantai emas semua segala, orang kaya kan, macam-macam emas semua ni, semua hilang. Kuda pun hilang, mak dia ambil balik. Ugut dia supaya keluar Islam, dia tak nak, biar nak ambil lah, tinggal selai sepinggangnya yang ada. Itu pakaian dia daripada Mekah sampai Madinah. Sampai di Madinah, Nabi tengok dia sedih, pasal dia nak jutawan dulu dengan perhiasan, hebat-hebat lah pakaian. Tapi sekarang ni depan Nabi di Madinah sanggup dia pakai pakaian yang ada comping-comping, jahit-jahit, koyak sini jahit, ada beberapa jahitan dah, tampung, macam orang miskin papa kedana ni kan. Tapi asalnya jutawan, kerana dia nak pada Islam, nak pada Rasulullah, biarlah hilang segala yang lain kan, yang boleh menghalang jalan dia bersama Nabi SAW. Mus'ab bin Umair, dan dia ni budak pintar, boleh tulis pandai bahasa Arab, antara penulis wahyu, dan Nabi hantar dia lah orang yang awal-awal suruh pergi ke Madinah jadi guru Quran sana sebelum Nabi sampai, mengajar Quran di Madinah, jadi duta Nabi. Dan akhirnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dia berjaya bawa 12 orang peringkat awal masuk Islam. Orang Madinah, kepala-kepala ni, ketua kampung, ketua kabilah, ketua-ketua ni, 12 orang pergi masuk Islam di Mekah. Balik tahun depan bawa 12 tu kembang-kembang dah jadi 70 orang. Setahunnya dah kembang sekian banyak, 70 orang datang. Balik sehingga dapat berita daripada Mus'ab ni, kata orang Madinah mula nak terima Islam. Barulah Nabi diwahyukan oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah sampai ke Madinah. Punca daripada Mus'ab bin Umair juga orang yang mati syahid, dan ada kuburnya di sana. Jadi kalau kita macam saya pergi sana, saya ingatlah nama dia, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Hanzalah. Jadi kita bagi salam khusus nama-nama seorang-seorang. Assalamualaikum ya amma Rasulillah. Salam sejahtera ke atas engkau wahai bapa saudara Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum ya Sayyidina Mus'ab bin Umair. Assalamualaikum ya Sayyidina Hanzalah wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bau umum semua. Yang mana kita tahu nama, kita sebut nama seorang-seorang, bagi salam tu. Jadi apa ni, ketika kita berdepan dengan dia orang ni, kita kena rasa satu jasa besar dia orang ni. Kadang-kadang orang rasa tak ada kaitan buat apa, macam ada mutawif yang bawa ni kan, dia mungkin tak ada perasaan terhadap sahabat-sahabat ni. Dia kata buat apa kita pergi ziarah ni, kubur orang mati dah, bukan family kita pun kan. Allahu Akbar. Dia orang ni lebih utama untuk kita ra'i, kita lebih rapat dengan dia orang daripada family sendiri pun. Sebab jasa Islam sampai pada kita ni orang penyebabnya kan. Ini punca dia, Islam sampai pada kita.
pengorbanan orang dulu menyebabkan Allah lebarkan Islam lagi. InsyaAllah kita korban untuk agama kita hari ini, mungkin Allah sebarkan lagi Islam, panjangkan lagi sampai generasi, entah berapa puluh generasi selepas kita. Jangan rasa alah aku nak jaga aku je lah. Tak. Kita kena ada pengorbanan untuk Islam ke depan. Terkadang Allah ambil pengorbanan orang sini, tapi punca sebabnya adalah Islam tersebar di Rusia ke, di Australia ke. Mungkin doa kita di sini Allah terima di sana, sehingga digambarkan di akhirat nanti orang tu tak percaya kata buku catatan amal soleh dia. Ni pahala aku ke ni? Tengok ni sebar Islam di New Zealand, bila aku pergi New Zealand. Sebar Islam di Eropah, bila pergi Eropah tak pernah pergi pun. Rupanya kerana doa kita, ya Allah sebarkanlah Islam pada seluruh pelosok dunia, Allah ambil jadi sebab orang sana masuk Islam. Kita tak tahu pun. Saham kita masuk je kan, pahala tu dia masuk. Itu. Jadi kita kena lebarkan pengorbanan kita untuk Islam. Termasuklah doa kita, termasuk sedekah. Mungkin kita sedekah Palestin contohnya kan. Kita tak kenal pun adik-adik pun, tapi sana jadi dapat kebahagiaan, dapat kesenangan. Masya Allah. Ni musim sejuk dah dekat ni. Ni bulan 9, 10 dah mula dah dingin. Di mana Syria, Palestin, Mesir semuanya. Tambahlah di Syria kan, tak ada rumah, tak ada apa. Musim sejuk kita duduk dalam rumah pun tutup kipas aircon ni. Macam aircon yang bukan 16 darjah lagi dah. Macam 10 darjah punya lagi sejuk. Kan? Sehingga kami masa duduk Mesir tu, sombat ambil kain-kain buruk ni. Tu sliding kan. Angin kan masuk kan. Sombat, selotip. Angin tu bagi sejuk. Kan? Tak mahu. Tu dalam bangunan dinding apa semua ni dia orang Syria kemah je. Allah Akbar. Ada peluang untuk kita bagi sumbangan, kita bagi. Mungkin pahala kita tahu, ikhlas kita tu datang tu daripada Syria, ikhlas kita datang daripada negara mana kita tak tahu kan. Jadi itulah punca sebab jadi wajib untuk kita pergi sana, dan kita seboleh-bolehnya kita doakan untuk mereka secara khusus. Jadi Rasulullah SAW memuji dan berdoa kepada Tuhannya. Imam Ahmad meriwayatkan semasa perang Uhud, tak kala orang-orang musyrikin telah pergi, Rasulullah SAW bersabda, berbarislah kerana aku hendak memanjatkan pujian kepada Tuhanku yang Maha Agung. Kemudian para sahabat membuat barisan di belakangnya. Lantas Rasulullah SAW berdoa macam buat saf semayang. Buat saf semayang di belakang Nabi. Menghadap dan Nabi doa, ya Allah, segala pujian milikmu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menggenggam apa yang engkau hamparkan, dan tidak ada yang dapat menghamparkan apa yang engkau genggamkan. Maksudnya, tak ada siapa yang boleh halang kalau kau nak bagi apa-apa, dan tak ada siapa yang boleh beri kalau kau nak halang. Semua hak engkau. Kalau halang, memang tak ada siapa boleh dapat. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau sesatkan. Kalau engkau nak sesatkan, tak ada siapa yang boleh bagi dia petunjuk hidayah. Begitu sebaliknya. Dan tidak ada dapat menyesatkan orang yang engkau berikan hidayah. Tidak ada yang dapat memberi barang yang engkau halang, dan tidak ada yang dapat menahan barang yang engkau beri. Tidak ada yang dapat mendekatkan apa yang engkau jauhkan, dan tidak ada yang dapat menjauhkan apa yang engkau dekatkan. Ya Allah, hamparkanlah kepada kami keberkatan-keberkatan-Mu, kasih sayang, anugerah dan rezeki-Mu. Ya Allah, sungguhnya aku bermohon kepadamu nikmat yang kekal abadi, yang tidak berubah dan hilang. Ya Allah, sungguhnya aku bermohon kepadamu pertolongan pada hari kesusahan dan keamanan pada hari ketakutan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari keburukan yang engkau takdirkan kepada kami, serta keburukan yang engkau tahan daripada kami. Ya Allah, timbulkanlah rasa cinta kami kepada iman, serta hiasilah ia dalam hati kami, dan timbulkanlah rasa benci kami kepada kekufuran. Amin ya rabbal alamin. Kefasikan dan penderhakaan, serta jadikanlah kami dari kalangan orang yang mendapat bimbingan. Amin ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami sebagai orang Islam, hidupkanlah kami sebagai orang Islam, serta temukanlah kami dengan orang-orang yang saleh tanpa merasa hina dan terfitnah. Amin ya Allah. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang mendustai rasul-rasulmu serta menghalang manusia dari jalanmu. Jadikanlah hukuman dan siksaanmu terhadap mereka. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang mereka pernah diberikan Alkitab. Engkaulah Tuhan yang sebenar. Itu antara kandungan
Boleh juga kita baca untuk doa kita, minta mati dalam Islam, bangun sebagai orang Islam, berkumpul dengan orang Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Ha? Semua lupa dah berapa belas orang yang meninggal. 70 orang meninggal. Kan? Syahid 70 orang. Semua dah situ. Cuma okey, kubur ni kan saya sebut tadi 3 sini, 5 sana, berapa sana, berselerak di Uhud tu pada peringkat zaman Nabi ni. Sehingga 300-400 tahun lepas itu. Kau berapa ratus tahun? 600, saya tak ingatlah dengan tepat. Berapa ratus tahun setelah peristiwa Uhud ni berlaku banjir besar di Madinah, sehingga terbongkar kubur-kubur dia orang, nampak badan-badan jenazah. Jadi kerajaan pada ketika tu tak tahu ni siapa ni. Nak kata sahabat dah beratus tahun dah, takkan badan macam ni lagi. Dipanggil semua ulama-ulama mai nak mengecam, betulkan ni jenazah sahabat kok ada tanda-tanda, ataupun jenazah orang kemudian yang tanam kat situ baru-baru ke. Akan datang ulama-ulama ahli sirah semua tengok, dia nampak seorang lelaki yang saya sebut tadi, Anas bin Nadar nama dia. Anas bin Nadar ni pak saudara kepada Anas bin Malik. Kita selalu dengar Anas Malik kan. Pak saudara nama Anas bin Nadar. Dia ni dulu perang Badar, tapi dia menyesal, dia bersumpah dengan nama Allah, perang akan datang aku takkan tinggal. Akan datang lepas Badar, Uhud lah dia pergi. Dan di medan Uhud tu bila Nabi dah mula lepaskan tentera untuk menyerang, dia tengah makan biji kurma. Dia kata, kalau aku nak perhabis biji ni lambat sangat nak masuk syurga. Dia campak kurma tu, terus pegang pedang masuk. Dia antara orang yang banyak tikaman, sehingga muka dia ni tak ada muka dah, tak ada rupa dah, kena cincang. Tak ada rupa dah muka, hidung tak ada, mata tak ada, apa tak ada dah, kena cincang dengan musuh-musuh. Jadi orang tak cam ni jenazah siapa, muka tak ada. Sehingga orang family lepas habis perang tu, family dia, adik perempuan dia datang pergi carilah jenazah abang dia kat mana. Orang dah kumpulkan ni tak ada. Ada seorang yang tak ada muka dah, hancur dah, dia cam abang dia pakai cincin. Cincin tu dia tahu cincin abang dia. Maka dia kata betul ini Anas bin Nadar. Jadi cerita tu ada dalam buku, dalam hadis. Jadi para ulama datang tengok-tengok, ada lagi lelaki yang muka hancur pakai cincin. Inilah Anas bin Nadar, dan seangkatan dengan kubur-kubur yang lain semua sahabat Nabi. Maka dikumpulkan dalam jenazah sekarang ni tempat kubur yang satu. Kawasan kubur satu. Kadang berselerak keliling bukit tu. Dipindahkan, dan masa dipindahkan jenazah dia orang ni masih harum. Darah mengalir lagi. Merah. Ratus tahun dah. Tak ada remput langsung, ulat tak ada, apa tak ada. Rambut duk angkat tu, rambut lagi kan. Biasa jenazah ratus tu tinggal tulang pun dah tak ada dah kan. Tengkorak pun tak ada dah. Ini masih tu benarlah apa yang Allah Taala sebut dalam Quran. Orang yang mati syahid, jangan kamu kata mereka mati, mereka masih hidup. Masih hidup. Tapi hidup di alam barzah lah, bukan di alam kita. Hidup alam kita perlu oksigen, perlu makan, bergerak. Dia orang tak. Dia hidup tapi di alam lain. Sebab tu buktinya badan mereka takkan dimakan oleh tanah, takkan dimakan oleh ulat-ulat, binatang dan sebagainya. Itu jenazah orang yang mulia. Fir'aun pun tak hancur juga badannya. Adakah dia? Tak. Ada yang Allah muliakan dengan jasadnya dikekalkan. Ada yang Allah hina biar jasad dia dikekalkan. Tujuan Allah kekalkan Fir'aun seperti Allah sebut dalam surah Yunus, Al-yawma yunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ni kami selamatkan badan engkau ni bagi orang tengok. Orang kemudian tengok, inilah musuh Allah, inilah musuh Allah. Bagi orang nampak rupa engkau ni huduh. Kan dia Fir'aun, raja besar kan, macam-macam, handsome semua segalanya, perhiasan. Tapi tengok ni, hak duk bangga dengan handsome, bangga dengan hebat semua, macam ni je lah. Tinggal kulit dengan tulang, reput muka huduh dan sebagainya. Jadi kadang Allah kekalkan jenazah ni untuk tunjuk kebaikan, kadang Allah kekal untuk tunjuk kejahatan dia. Masya Allah. Ada sebab dari kita, kalau kita baca kajian
ketinggian garam yang sangat tinggi. Oh, Garam macam dia tinggi. Jadi orang lain tak Tak garam ada. ke kan. Hmm. Kesimpulan bahawa inilah dia mati yang lok mati lalu. Hmm. Garam masih ada. masih ada badannya. Itulah tu Allah timbulkan. Allah nak suruh dia orang ni tengok, ambil iktibar. Kalau kita tengok saja tak ambil iktibar, rugi ya. Okey, wallahu alam. Nanti akan datang kita sambung. Pulang ke Madinah, kepasrahan yang luar biasa. Tapi sebenarnya dikatakan betul lah 70 orang ni. Terkenal kebanyakan setekata bahawa anggota korban tentera-tentera Islam 70 orang, dan kebanyakan mereka terdiri daripada kalangan orang Ansar Madinah. 65 orang Ansar. Masya-Allah. Muhajirin hanya 45 orang je. Tu sekali boleh berdarah habis ni. InsyaAllah. Tu masa saya bawa itu jemaah kat Su kan, kita turun daripada bas, satu bas lagi depa pi ronda tunjuk tu kubur, tu gunung, tu kuning, ni tak payahlah kita panas, tak payah turun tak ada apa pun, kubur je, yang lipat balik, rugi dia bang kan. Itulah rugi kita pergi tempat macam tu. Kita nak tengok satunya kita bila dekat dengan orang-orang ni, walaupun dekat kubur dia kan, tapi feeling tu lain, perasaan kita tu lain kan. Kita dapat cerita yang ni Mus'ab begini peristiwa dia, yang ni Sayyidina Hamzah peristiwanya, Hanzalah peristiwanya, apa orang yang kita kenal, kita ingat, kita sebutlah. Sebut-sebut tu barulah orang rasa sebab, menangis, rasa dia orang ni jasa besar ni, korban Islam sampai pada kami, sampai pada kita semua. Kalau tak begitu, tak ada perasaan langsung dengan dia orang ni. Kalau di dunia pun kita tak rasa cinta dengan orang macam ni, di akhirat nanti mereka tak akan kenal kita. Biar kita datang memperkenalkan diri kita. Aku datang pada kamu ni kan, mudahan kamu jangan lupalah kami pada akhirat nanti. Ni syafaat para syuhada. Jadi syafaat para syuhada ramai juga yang dia mampu, kecuali syuhada yang Allah tak beri pahala pada dia, dia tak dapatlah memberi syafaat pada orang lain. Jadi kita yakin sahabat yang ada di Uhud tu semua ikhlas. Ada yang disebut nama tadi je beberapa orang, seorang tu je kan. Yang lain semua ikhlas kerana Allah Ta'ala, nanti syahid. Jadi keikhlasan mereka tu juga membantu untuk kejayaan kita di akhirat nanti bila kita datang ziarah mereka. Dan kan Nabi suruh pergi ziarah ni, Nabi suruh. Setahun selepas tu, selepas perang Uhud, tahun 4 Hijrah, Nabi kata pergilah kamu kenang ziarah orang Uhud tu, doakan untuk mereka, kenang peristiwa yang berlaku. Nabi suruh pergi ziarah. Itu ya kubur-kubur kita ni, Nabi suruh pergi ziarah. Kuntu nahaitukum, dulu aku larang kamu pergi ziarah kubur, sekarang ni fazuruha, pergi ziarah. Nabi suruh pergi ziarah. Jadi kita mungkin ada keluarga, yalah mak ayah kita dah masuk dalam kubur kan. Jadi ada peluang masa kita pergi ziarah ya. Taklah kerap pun, setahun sekali sekurang-kurangnya pergi ziarah, doakan kebaikan untuk dia orang dan sebagainya. Wallahu alam. Ada soalan apa? Yang banjir tu Ustaz, banjir tu timbul tu, mayat tu kat situ Kat situ bersedia Iraq tu akhirnya dia orang kumpul jadi satu tempat lah. Dah pindah kubur. Dulu 3-5 merata lah kan, susah nak korek sikit tu. Jadi akhirnya dia orang kuburkan satu, buat satu kubur, tanah kubur. Barulah tanah tu boleh buat bangunan. Kalau tidak susah, takut buat bangunan kena kubur kan. Jadi apa tu, itulah kita yakin bahawa apa yang Nabi sebut semuanya benar, Quran sebut benar. Jenazah-jenazah yang mulia ni Allah tak akan hancurkan. Allah akan kekalkan kemuliaan mereka, diwangikan. Malah sampai hari ini pun kalau ada orang, antaranya orang cakap lah, antaranya jenazah penghafal Quran, orang yang soleh, orang yang betul-betul amal ikhlas kerana Allah Ta'ala, Allah muliakan jenazah dia. Di mana apa ni, di belah Johor lah saya tengok, ada orang cerita, ni cerita mulut-mulut ni, masa baru nak buat highway plus lah sampai ke Johor kan, nak lalu tu kawasan tanah kubur. Jadi diperintahkanlah untuk ubah jenazah tersebut. Dah ni kubur lama ni, mungkin puluh, mungkin ratus tahun, tak tahulah. Jadi dia orang kata, dia orang gali di waktu malam.
Tanya pula pasal bawa waktu malam. Dia kata kita ni ada satu tulang sulbi kita tu, tulang bawah sekali yang ekor tu kan, yang tu takkan hancur. Walaupun hancur tulang jadi tanah dah, yang tu mesti jumpa. Tapi bila kita korek siang, nampak macam kertas batu lain, sama merah batu, macam batu merah je. Bila malam suluh, dia ada pantulan cahaya tu, tulang tu. Batu lain tak pantul, yang tu pantul. Yang pantul tu dia kutik untuk masukkan satu kain pula, tanam tempat lain. Pindah yang tu lah, yang lain tak ada lah kan. Tapi korek ada 2-3 jenazah yang kain kapan bersih putih lagi, walaupun kubur lama lah kan. Orang pun tak tahu siapa jenazah tu. Mungkin orang yang istiqamah dengan amal soleh dia, Quran dan sebagainya. Jadi tak semestinya orang mati syahid je yang diberi kemuliaan tersebut, termasuk orang yang soleh, jaga istiqamah, jaga amalan dia pada Allah Ta'ala, hatinya kita nak berjaya ni kena jaga hati dulu. Walaupun nampak dia baik, sembahyang apa semua lengkap, tapi hati duk sakit hati dengan orang, duk dengki dengan orang, tu habis tak kan. Kemuliaan Allah kata apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang berjaya, orang yang datang pada Allah dengan hatinya selamat, salim, selamat. Selamat apa? Selamat tak sakit hati dengan orang, tak dengki dengan orang, tak nak kata-kata orang dan sebagainya. Tengok orang semua tak apalah, dia baik, tengok baik-baik tu. Hak ni yang payah kita nak didik ni. Mulut kita berjaga tak kata orang, hati ni cukup payah nak bersih. Jadi apa yang boleh buat? Ya Allah, bersihlah hatiku daripada segala kotoran-kotoran sifat-sifat yang engkau murka, ya Allah. Hiasilah, masuk balik sifat-sifat, akhlak-akhlak, cahaya-cahaya daripada amalan-amalan yang bersih yang kau redai. Keluar yang kotor, suruh Allah masuk balik yang baik-baik. Itu kita doa yang tu lah. Hati bersih, insya-Allah semuanya je. Ustaz, satu lagi ziarah kubur tu dekat Indon kan. Dia ada yang Surabaya tu, ada apa? Songo. Kubur dia tu kan orang pergi melawat. Saya pernah pergi tau. Lepas tu ada penunggu, ada orang pembantu, ada cerit, ada macam siram kubur ke? duk siram, duk apa macam dia punca tu. Dia sebenarnya apa ni, yang pertama tu ziarah kubur lah, macam kita sebut tadi, ziarah sahabat semuanya. Jadi kadang-kadang ada keturunan dia, family, dia tahu lah jauh walaupun generasi yang keberapa dah. Jadi dia orang sebagai ni pendakwah Islam, seorang wali Allah, mereka memuliakan, nyiram air itu tak ada masalah. Siram, kadang kita bawa bunga apa, macam-macam lah, pandan ke benda kan, yang wangi. Tujuannya nak wangi, supaya orang datang, oh wanginya kubur. Seperti kita mandi jenazah, disunatkan kita bagi wangi, bau minyak wangi banyak-banyak kat dia, tutup aib dia. Kalau dia ada luka sana, jangan bagi orang nampak kan. Supaya orang tengok, oh manisnya, cantiknya jenazah ni, memang ahli syurga. Tu doa orang. Bila doa tu, malaikat doa amin, amin, amin. Ni tengok, Allah, aku pergi busuknya, hanyaknya dia kan. Orang Kedah tu hanyak, busuknya memang neraka. Doa amin tak. Kita tak nak. Kita biar bagi orang nampak cantik. Kalau kita mandi jenazah ni, kita kena cantikkan jenazah tu kan. Tapi taklah dengan make up. Cantik sekadar jenazah lah kan. Kain kapan cantik, darah-darah apa semua kita tutup, tak kira nampak. Luka-luka mana-mana tak kira nampak, susah lah kan. Jadi sebagai doa orang untuk kebaikan. Jadi mungkin siram tu, siram air bagi wangi. Orang tabur bunga tu wangi, cantik kan. Tanam pokok bunga. Yang salahnya pergi duk sembah-sembah, kepala macam tu kena ke lantai tu, sembah-sembah macam tu, tak boleh lah. Syiah tu, Syiah di masjid di Qom semua tu, dia orang daripada pintu masjid tu dia sujud, heret dahi ni, heret merangkak, heret sampai ke kubur. Kita pergi, saya pernah pergi sampai sana. Kita tengok, kita nak pergi makam Imam Ghazali masa tu. Imam Ghazali kan terkenal, tapi di situlah. Cuma dia bukan Syiah Imam Ghazali, sebab zaman dulu ni Iran ni tak ada Syiah kan. Tapi bila dikuasai oleh Khomeini, masuk balik, dia masuk Syiah, dia bunuh orang Sunni semua. Jadi Imam Ghazali ada situ. Kita pergi ziarah satu lagi makam, tengok orang Syiah agungkan makam tersebut dengan sujud kan. Dan kita taklah, kita pergi tengok je lah kan.
satu ni kan. Dia orang Iran tak boleh kontrol pun. Sebab orang dia pergi jilat kot. Jilat besi yang kubur kan. Dia orang memang tak boleh kontrol sampai dia orang macam doktor apa semua nurse sekarang tunjuk perasaan tu. Sebab tak mampu tanam Nak COVID Dia orang ramai 1-2 minggu je lah. mudah merebaknya tu, jilatnya tu kan. Dia kubur dia Allah Akbar. jilat. Susah macam tu. Wallahu alam, itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fa'ani ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una barikana fi Allah barikana fi hadzal yawm barikana fi jam'ina hadza barikana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'al shafi'an lana yawmal qiyamati ya 'aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim.